Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah di kesempatan ini kita sama-sama berkongsi tentang sejarah penurunan Al-Quranul Karim. Sempena kita menyambut nuzul Quran yang telah berlalu beberapa hari lepas, iaitu 17 Ramadan Al-Mubarak. Jadi sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nuzul Quran kita memperingati setiap tahun bila bertepatan dengan 17 Ramadan Al-Mubarak, maka kita akan meraihkan, kita akan memperingati, kita akan menyambut akan penurunan Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang kita sebut nuzul Quran, iaitu penurunan Al-Quranul Karim. Allah turunkan, Allah wahyukan, tetapi ada peringkat-peringkat dia. Yang mana kita kenali Al-Quran ini adalah kalamullah, iaitu kata-kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membacanya adalah ibadah. Dan Al-Quran ini bukan setakat baca je, malah melihat pun ibadah, menyentuh dia ibadah, apatah lagi membaca dan mendengar dan menghafal dan berkaitan dengannya. Jadi dalam keadaan kita saban tahun kita melihat atau kita berkongsi ilmu berkaitan dengan penurunan Al-Quranul Karim. Bila masuknya 17 Ramadan, kita selalu dengar akan penyampaian. Kadang-kadang di masjid, kadang di surau. Tapi tahun ini tiada penyampaian di masjid surau, maka banyaklah di dalam bentuk alam maya seperti ini, insya-Allah. Jadi kalau kita lihat bagaimana penurunan Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam keadaan berperingkat, iaitu daripada Allah, Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke Lauh Mahfuz, yang mana tempat yang paling mulia, yang terkandung di situ ketetapan manusia itu. Lauh Mahfuz itu kalau kita lihat di dalam berkaitan dengan alam, di dalam bab kematian, yang mana ruh orang-orang yang baik, ruh para salihin akan diangkat berada di Lauh Mahfuz itu. Tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan yang mana Al-Quran diturunkan dan berada di Lauh Mahfuz, tempat yang paling mulia, dan ketentuan yang ada di situ, ketentuan manusia ditetapkan di situ. Kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Diturunkan ke Baitul Izzah, ke langit dunia, dan kemudian dibawa oleh Jibril alaihissalam pula bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjaga rapi Al-Quran itu. Kalau kita lihat bagaimana Jibril alaihissalam mendapat gelaran Al-Amin, maknanya dia makhluk yang cukup amanah. Dan Al-Quran itu pula bila sampai kepada makhluk yang bernama manusia, iaitu diangkat sebagai nabi, sebagai rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mendapat gelaran Al-Amin. Ni terjaganya Al-Quran dengan dibawa oleh Allah, dengan diturunkan dari Allah ke tempat yang paling mulia, kemudian dibawa oleh Jibril kepada Baitul Izzah, kemudian dibawa oleh Jibril alaihissalam bertemu
dengan Nabi SAW, seorang yang al-amin juga. Ini terjaganya Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jaga kalamnya sedemikian rupa. Sebab itulah kita kena jaga Al-Quran dengan keadaan kita sentiasa membacanya. Sebab kalau kita lihat ayat yang pertama turun pun, iaitu Iqra. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Ayat yang pertama diturunkan. Dan ayat tersebut kalau kita amatinya, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita baca. Iqra, bacalah. Ni para ulama dia bahas banyak dalam keadaan mengatakan bahawa, menunjukkan bahawa bidang ilmu, bidang pengetahuan itu adalah bermula daripada baca. Tapi ingat, bukan baca sebarangan. Allah beritahu pula, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam keadaan yang apa? Ulama menyatakan bahawa baca pada perkara yang menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq, ayat 1 hingga 5. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quran juga ada mengandungi pelbagai banyak dengan ayat syifa dan sebagainya. Dan kemudian surah-surah yang ditetapkan bacaannya pada situasi-situasi yang tertentu. Ada juga dalam keadaan hati Al-Quran itu. Al-Quran ada hati dia. Apa hati dia? Iaitu surah Yasin, yang mana kita baca, kerana Nabi suruh kita baca Yasin ketika mana setiap hajat kita. Itu kita baca tu. Kadang kita nak buat doa selamat, kita baca hampir-hampir kita ziarah orang yang dalam keadaan yang sakit, kita baca. Kenapa? Kenapa hajat kita untuk selamat, hajat kita untuk supaya Allah sembuhkan orang sakit dan macam-macam lagi lah di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita mengingati berkaitan dengan penurunan Al-Quranul Karim ini, maka kita jangan hanya ingat semata-mata ingat sahaja, tapi kita kena terjemahkan ingatan kita itu dengan kita sentiasa membaca Al-Quran. Bangun pagi awalnya mulakan dengan membaca Al-Quranul Karim. Sebab itulah Nabi SAW tuntut beritahu kepada kita bahawa bila kita bangun pagi, kita ingat kepada Allah, kita berwuduk dan kita salat, nescaya Nabi kata seharian itu ibadah kita akan terjaga. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Bila kita salat, maka confirm kita dah membaca surah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di situ ada kewajipan membaca suratul Fatihah. Inilah antaranya yang mana kita ni bangun pagi, kita kena mulakan kalam kita, mulakan perkataan kita ini dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan banyak lagi lah kepentingan seluruh hidup kita ini adalah kebergantungan kita kepada panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Bayangkan tuan-tuan, kita nak naik kereta, kita baru beli kereta, kita akan tengok manual kan, buku manual. Kenapa? Sebab kita nak jaga supaya kereta kita ini boleh pakai lama. Kita nakkan kereta kita ini selamat digunakan. Kita nakkan kereta ini supaya tidak rosak dalam tempoh yang singkat. Maka kita tengoklah manual, buku manual itu kan, ini kenapa, ini kena buat apa, ini kena buat apa.
Tapi alangkah dangkalnya ramai manusia yang tidak melihat manual untuk kehidupan yang selamat. Apa dia? Al-Quranul Karim. Allah bagi dah. Situ terkandung. Saya kata manual kenapa? Sebab nak nisbahkan dengan buku manual kereta tadi. Bukan nak samakan, tidak. Nak mengatakan bahawa buku manual kereta tu orang duk tengok kerana nak selamat kereta. Tapi kenapa tak tengok panduan dari Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran, yang mana yang memberikan keselamatan hidup kita, bukan setakat dunia, malah akhirat. Jadi dalam keadaan yang mana, kerana bila kita mengambil panduan Al-Quran, maka kita mengutamakan akhirat. Suka saya bagi analogi, berpandukan kepada hadis Nabi. Bila kita ambil akhirat, maka dunia akan automatik ikut. Jika ambil dunia, maka akhirat sudah pasti dalam keadaan yang gagal. Kita pergi ke kedai kopi, kita minta nasi. Adakah kita minta pinggan sekali? Tak. Tapi dia akan bagi bersama dengan pinggan. Cuba kita minta pinggan saja, adakah didatangkan dengan nasi sekali? Tak. Dia hanya datang pinggan sahaja. Ini analogi dia. Analogi dia menunjukkan bahawa kita letakkan bahawa pinggan itu dunia. Sebab kita ambil pinggan, kita minta pinggan, maka pinggan itu je yang sampai. Nasi tak ada. Nasi itu akhirat. Menunjukkan apa dia? Bila kita minta nasi, maka pinggan itu akan dapat diberikan sekali, maka mengikut. Ini menunjukkan bahawa dalam keadaan kita mengambil akhirat, maka dunia Allah akan cukupkan keperluan dunia kita ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila masuk Ramadan, kita akan ingat kepada penurunan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ayat yang mana selalu kita dengar bahawa Al-Quran itu petunjuk kepada manusia. Petunjuk. Siapa tak nak petunjuk, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Semua orang nak petunjuk. Tapi ingatlah, petunjuk yang betul itu ada terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan yang sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita ambillah, bacalah dan tadabburlah Al-Quran itu untuk memastikan kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Cukup sekadar itu sebagai tazkirah ringkas berkaitan dengan peristiwa nuzul Quran, peristiwa penurunan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.